Proses pendermaan darah bermula dengan pengisian borang dan pendaftaran penderma di kaunter pendaftaran. Penderma perlu memastikan mereka sihat tubuh badan, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berat melebihi 45 kg, tidur melebihi 5 jam dan telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Ujian saringan darah dilakukan untuk mengenal pasti jenis darah dan juga memastikan tahap hemoglobin dalam darah adalah normal. Penderma seterusnya akan melalui sesi kaunseling bersama pegawai perubatan atau jururawat untuk memastikan mereka memenuhi kriteria-kriteria untuk menderma darah. Pada masa yang sama, tekanan darah juga akan diambil untuk memastikan mereka layak untuk menderma. Seterusnya, penderma darah akan dibawa ke bahagian pendermaan darah supaya proses pendermaan boleh diteruskan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara amnya di Pusat Darah Negara terdapat dua jenis pendermaan darah yang boleh dilakukan, iaitu pendermaan whole blood dan apheresis. Pendermaan whole blood adalah sejenis pendermaan yang sering kita lihat di kebanyakan lokasi pendermaan darah, di mana satu beg darah sepenuhnya didermakan. Proses pendermaan ini mengambil masa 8 ke 10 minit. Penderma darah whole blood boleh menderma darah setiap 3 bulan. Darah terdiri daripada 3 komponen, iaitu sel darah merah, platelet dan juga plasma. Berbeza dengan whole blood, apheresis adalah pendermaan salah satu daripada komponen darah, iaitu plasma atau platelet atau kedua-duanya sekali. Dalam proses ini, mesin apheresis akan mengumpulkan plasma dan atau platelet pada waktu yang sama, sel darah merah akan dikembalikan semula ke badan penderma. Proses pendermaan plasma dan platelet ini mengambil masa 30 minit hingga 1 jam. Ia hanya dilakukan di Pusat Darah Negara sahaja, di mana mesin apheresis boleh digunakan. Penderma apheresis boleh menderma secara temu janji dan mengikut polisi semasa. Selepas proses pendermaan selesai, penderma digalakkan untuk makan dan minum di ruangan yang disediakan. Mereka boleh meninggalkan lokasi pendermaan selepas 10 hingga 15 minit. Penderma juga dinasihatkan untuk minum air dengan banyak selepas pendermaan. Mereka digalakkan untuk mengelakkan aktiviti berat 4 jam selepas menderma dan boleh meneruskan aktiviti harian mereka pada hari seterusnya. Saya Zahari Safian daripada bahagian produksi Pusat Darah Negara. Bahagian produksi bertanggungjawab untuk memproses dan menyediakan darah kepada komponen darah daripada darah utuh ataupun whole blood yang dikutip daripada Pusat Darah Negara serta perkhidmatan transfusi darah dari Hospital Kerajaan di Negeri Selangor, Negeri Sembilan serta Pahang Barat. Kami juga bertanggungjawab untuk pemprosesan plasma bagi tujuan vaksinasi plasma. Kaedah yang digunakan untuk penyediaan komponen darah adalah secara pengemparan dengan menggunakan peralatan yang dipanggil sebagai refrigerated centrifuge. Pengemparan pertama akan memisahkan sel darah merah dengan plasma. Semasa pengemparan tersebut, sel darah merah akan termendak ke bawah manakala plasma berada di lapisan atas. Sel darah putih serta platelet berada di antara lapisan tersebut. Seterusnya, plasma akan diekstrak ke satellite bag ataupun beg darah yang kedua dan meninggalkan sel darah merah di dalam beg asal yang selanjutnya akan ditambahkan dengan larutan nutrien. Komponen ini dikenali sebagai sel darah merah atau packed cell. Terdapat 3 komponen darah yang utama iaitu plasma, platelet dan juga sel darah merah. Setelah darah ini diproses, kesemua komponen darah tersebut akan dikuarantin di dalam tempat penyimpanan masing-masing sehingga keputusan ujian darah serta ujian saringan selesai. Sel darah merah akan disimpan pada suhu di antara 2 hingga 6 degree centigrade, platelet pada suhu 20 hingga 24 degree centigrade di dalam tempat penyimpanan yang dipanggil platelet agitator, plasma pula pada suhu negatif 25 degree centigrade. Hanya komponen darah yang memenuhi kualiti serta standard piawaian sahaja akan diberi kepada bahagian inventory dan stok vaksinasi. Ini bertujuan bagi memastikan komponen darah yang diberi kepada pesakit adalah darah yang selamat bagi tujuan transfusi serta vaksinasi. Selamat datang ke bahagian transfusi makrobiologi Pusat Darah Negara.
Nama saya Muhammad Azam bin Muhammad Noor selaku Pegawai Sains Mikrobiologi dan juga Ketua Bahagian Transfusi Mikrobiologi. Untuk makluman semua, sampel-sampel darah yang dipungut daripada penderma darah akan dihantar ke bahagian transfusi mikrobiologi untuk dilakukan ujian saringan penderma darah. Ujian ini dilakukan bagi mengenal pasti darah yang didermakan adalah bebas daripada jangkitan HIV, hepatitis B, hepatitis C dan juga sifilis sebelum ianya selamat dibekalkan atau digunakan oleh pesakit. Terdapat dua kaedah yang akan dilakukan iaitu kaedah serologi dan kaedah molekular atau dikenali sebagai nucleic acid testing ataupun NAT. Kaedah serologi akan mengesan kehadiran antigen virus hepatitis B dan antibodi terhadap sifilis, HIV dan HCV, manakala kaedah molekular ataupun NAT adalah untuk mengesan RNA untuk HIV dan HCV dan juga DNA bagi hepatitis B virus. Ujian saringan darah dilakukan setiap hari dan akan dikeluarkan keputusan ujiannya dalam tempoh 24 jam selepas ianya diterima. Sebelum keputusan ujian dikeluarkan, ianya akan diverifikasikan oleh Pegawai Sains Mikrobiologi yang bertugas bagi mengesahkan ketepatan sesuatu ujian tersebut. Mana-mana keputusan ujian yang reaktif, beg-beg darah dan komponen darah tidak boleh diguna dan akan dibuang dari simpanan. Hanya beg-beg darah dan komponen darah yang tidak reaktif akan disimpan dan dibekalkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rozi Hanisa binti Musa dari bahagian immunohematologi. Makmal immunohematologi melakukan ujian terhadap pesakit dan penderma. Ujian-ujian yang dilakukan adalah seperti ujian pengumpulan darah ABO dan RH, antibody identifikasi dan ujian keserasian darah. Untuk penderma, kami akan melakukan ujian pengumpulan darah untuk kumpulan darah ABO dan RH. Ujian tersebut dilakukan menggunakan mesin automasi untuk mengesan kehadiran antigen dan antibody. Kumpulan darah A, dia mesti mempunyai antigen A dan antibody B. Sekiranya ada percanggahan di antara antigen dan antibody, ujian lanjutan akan dilakukan bagi mengenal pasti kumpulan darah pesakit ataupun penderma. Selain ABO dan RH, kita juga melakukan ujian phenotype sel darah merah, iaitu untuk menentukan kumpulan darah selain daripada ABO dan RH. Contoh kumpulan darah ialah kumpulan darah KIT, DAFI, MNS dan KAL. Setiap kumpulan darah mempunyai bilangan taburan populasi yang berbeza bergantung kepada kedudukan geografi ataupun kaum. Maka terdapat kumpulan darah yang unik yang di mana bila populasi adalah kurang di Malaysia, ia dianggap adalah kumpulan darah yang unik atau lebih dikenali sebagai rare blood group. Darah penderma yang unik ini akan diperlukan bila terdapat pesakit yang mempunyai kumpulan darah yang sama dengan penderma ini. Selain itu, kumpulan darah yang unik ini, darahnya akan dibekukan untuk kegunaan kecemasan. Sebelum darah ditransfusikan kepada pesakit, beberapa ujian perlu dilakukan seperti ujian pengumpulan darah, kumpulan darah iaitu antara pesakit dan penderma dan ujian keserasian darah bagi memastikan darah yang hendak dipindahkan kepada pesakit adalah serasi di antara penderma dan pesakit. Secara ringkas, makmal immunohematologi menjalankan ujian-ujian seperti ujian pengumpulan darah pesakit dan penderma, ujian keserasian darah, ujian identifikasi antibody dan ujian pengesahan kumpulan-kumpulan darah yang rare atau unik. Di unit Receiving Bay, kami menerima tube sampel darah dari center dan mobile. Ini memastikan setiap pendermaan dijalankan ujian saringan ABO, sero dan NAT.
Proses ini dilakukan bagi memastikan keputusan ujian saringan dapat dikeluarkan. Kami juga menerima tube sampel darah penderma untuk ujian saringan NET dari negeri-negeri seperti Melaka, Johor, Kedah, Kelantan dan Pahang. Tube sampel darah ini kemudiannya akan diambil oleh makmal yang terlibat untuk dijalankan ujian. Bahagian inventory secara keseluruhannya menguruskan darah dan komponen darah yang telah di-screen atau disaring. Beg darah dan komponen darah yang telah disaring ditanpa label screened diterima dari bahagian produksi. Seterusnya, ia disusun di dalam tempat penyimpanan mengikut kumpulan darah dan jenis komponen dengan suhu yang bersesuaian. Darah merah disimpan di dalam bilik sejuk dengan suhu di antara 2 hingga 6 darjah Celsius. Ia boleh disimpan selama 42 hari. Produk sejuk beku disimpan di dalam freezer dengan suhu kurang daripada negatif 25 darjah Celsius dan bertahan selama 3 tahun. Platelet pula disimpan di dalam platelet agitator dengan suhu di antara 20 hingga 24 darjah Celsius untuk tempoh 5 hari. Stok yang disimpan adalah sebanyak 2,500 unit darah merah bagi 5 hari penggunaan, manakala 200 unit platelet disimpan pada satu-satu masa. Kami mengamalkan penyusunan darah dan komponen darah secara first in, first out. Matlamat utama adalah untuk mengeratkan darah dan komponen darah dari tamat tempoh penggunaan, iaitu kurang dari 1% tamat tempoh bagi darah merah. Permohonan darah dan komponen darah diterima dari hospital kerajaan dan swasta sekitar Lembah Kelang dan seluruh negeri di Malaysia bila diperlukan pada situasi kecemasan. Permohonan akan disediakan mengikut kuantiti, kumpulan darah dan jenis komponen yang dimohon. Pengeluaran darah dari tempat penyimpanan dilakukan secara first in, first out. Setelah proses penyediaan selesai, beg darah dan komponen darah telah sedia diserahkan atau disimpan sementara menunggu kutipan dari hospital. Apabila porter hospital sampai, permohonan darah akan disemak dengan beg darah dan komponen darah yang telah disediakan sebelum diserahkan kepada porter hospital. Dokumen penyerahan darah dan komponen darah ditandatangani dicatatkan nama, tarikh dan masa untuk tujuan rekod. Pastikan juga darah dan komponen darah yang diserahkan disimpan di dalam bekas penyimpanan yang betul bagi mengeratkan cold chain sebelum dibawa pulang ke hospital masing-masing.